Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya dan Adiani akan membentangkan tajuk penilaian keberkesanan kelompok. Okay, sebelum tu kita mulakan dengan kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ni merupakan satu medium interaksi yang melibatkan beberapa individu dengan tujuan dia untuk mencapai tujuan tertentu melalui perkongsian, pengetahuan, pengalaman maupun untuk mendapatkan sokongan. Okay, seterusnya keberkesanan kelompok. Okay, keberkesanan kelompok ni kita nak lihat sejauh mana kelompok tu dia mampu mencapai tujuan dalam sesuatu perbincangan melalui penglibatan semua ahli kelompok dan termasuk macam mana peranan ketua kelompok tu sendiri dalam mengendalikan kelompok ni. Okay, jadi antara perkara-perkara yang perlu dinilai, contoh yang pertama ni adalah penilaian dari segi teori lah, nak menunjukkan bagaimana sesuatu teori diaplikasikan secara praktikal. Okey, kerjasama memberi penekanan mengenai bagaimana bekerja dengan setiap ahli. Okey, kita nak tengok juga kejelekitan yang mana usaha kaunselor dalam menghubungkan ahli mengenai isu peribadi, dan kita nak lihat refleksi iaitu merefleksikan integrasi personal ketua kelompok. Okey, selain daripada itu, apa yang sebenarnya yang perlu dinilai dalam memastikan keberkesanan kelompok ni? Yang pertamanya adalah penstrukturan, iaitu di awal sesi. Seterusnya kita nilai pada proses pembentukan kelompok, gaya dan ciri kepimpinan, dinamika kelompok pada peringkat perkembangan, dan akhir sekali pada kemahiran mengendali kelompok. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, dari segi penstrukturan ni kita tengok sejauh mana ketua tu dapat wujudkan suasana terapeutik dengan pemilihan ahli kelompok dalam kumpulan, sama ada bersesuaian tak dengan bilangan ahli. Okey, seterusnya masa peringkat penstrukturan ni kita tengok pemilihan tempat dia selesa tak, kondusif tak. Okey, sesi kaunseling dijalankan pada jangka masa yang sesuai dan jumlah yang sesuai. So kita kena nilai balik, kita kena tengok jangka masa yang kita ambil untuk setiap sesi tu sesuai ke tidak. Kita kena tengok juga melalui bilangan ahli lah. Sebab kalau kata ahli tu lebih kurang dalam 4 ke 5 orang, mungkin tak sampailah kelompok tu sampai lebih kurang 2 jam. Tapi kalau lebih kurang mungkin 8 ke 10 orang, mungkin masa sesi tu akan mencecah lah antara 1 jam 30 minit ataupun dekat 2 jam jugalah. Okey, lepas tu kita nilai dari segi masa mula-mula penstrukturan ni ada kerahsiaan. Sejauh mana kerahsiaan tu dipegang oleh ketua dan setiap ahli, maknanya sejauh mana etika kerahsiaan tu dijaga daripada semasa sesi dijalankan sehinggalah tamat sesi tu. Okey, macam mana kita nak nilai? Mungkin kita ada dengar lah orang mungkin ada cerita dalam sesi ni sampai ke pengetahuan luar, jadi bermakna tiada etika kerahsiaan tu telah dilanggar lah. Lepas tu kita tengok peraturan kelompok, sejauh mana ketegasan ketua kelompok ni dalam memastikan setiap ahli mengikut peraturan yang ditetapkan, sama ada peraturan tu dapat diikut ataupun kalau ada denda ataupun hukuman yang masa dah dibincang daripada awal dapat dijalankan sesuai ataupun tidak hukuman yang dilaksanakan tu. Okey, seterusnya kita tengok proses pembentukan kelompok. Okey, pada peringkat proses pembentukan kelompok ni kita nak lihat sejauh mana ketua kelompok dapat membuat perancangan dalam menstruktur kelompok dan bertindak secara aktif. Okey, dalam proses pembentukan kelompok ni ada 3 tahap, iaitu pada tahap pra-kelompok, pelaksanaan kelompok, dan akhir sekali pada selepas sesi kelompok. Jadi pada setiap tiga tahap ni kita kena nilai balik. Okey, pada peringkat pra-kelompok, semasa membuat saringan ahli kelompok, bagaimana seorang ketua tu dia membuat saringan. Okey, bagaimana dia strukturkan kelompok tu, maknanya dia tetapkan kriteria keahlian ke, jangka masa ke. Okey, pada peringkat pelaksanaan kelompok pula akan melalui perkembangan-perkembangan berikutlah, yang mana perkembangan pada peringkat awal, peringkat peralihan, peringkat bekerja dan peringkat akhir. So dekat setiap peringkat ni kita kena nilai, maknanya ketua kelompok perlu nilai bagaimana dia melaksanakan peringkat-peringkat ni. Dan seterusnya pada peringkat pelaksanaan juga, ketua kena nilai balik strategi yang digunakan, iaitu macam tools ataupun aktiviti yang digunakan dalam kelompok tu bersesuaian ke tidak.
Maksudnya tool yang digunakan tu sesuai tak dengan isu yang dibawakan tu, ataupun umur kelompok tu ke, atau masa kita buat pra kelompok tu sesuai tak strategi yang nak digunakan tu. Okay, seterusnya selepas sesi kelompok tamat tu, penilaian kelompok tu perlu dilihat dari segi macam mana perubahan ahli, dinamikanya, bagaimana perkembangan kelompok tu daripada awal hingga ke akhir. Okey, itu semua akan dinilai lah. Okey, seterusnya kita nilai dari segi gaya kepimpinan. Okey, seperti yang kita maklum, ada 4 gaya kepimpinan lah. Ada gaya kepimpinan yang seperti di skrin ni, authoritarian, demokratik, ada laissez-faire, birokratik dan diplomatik. Okey, jadi gaya kepimpinan ni kita nak lihat sejauh mana ketua kelompok dia boleh fleksibel serta boleh dalam mengendali pelbagai fungsi sesuai dengan yang kelompok yang dipimpin tu. Kita nak lihat juga ketua kelompok ni mempunyai pengetahuan dengan kemahiran bersesuaian dengan tanggungjawabnya ke. Okey, secara tak langsung sebenarnya gaya kepimpinan ni menunjukkan personaliti ketua tu sendiri. Dia boleh menunjukkan sikap mesra, sikap terbuka, mengambil berat, boleh tunjuk kreatif ke, dan bagaimana dia mampu membina hubungan yang baik dengan ahli kelompok. Okey, kita tengok sebenarnya tidak dikatakan hanya perlu memilih satu gaya sahaja. Kebiasaannya dalam satu kelompok tu mungkin 2 ke 3 jenis gaya kepimpinan yang boleh dipakai. Saya ambil contoh pada peringkat penstrukturan. Okey, pada peringkat penstrukturan, pada pandangan peribadi saya, mungkin kita boleh gunakan gaya authoritarian, yang mana di situ kita nak ahli dapat lihat ketegasan kita. Sebab kan daripada peringkat perstrukturan tu kan kita nak buat, nak menentukan peraturan kumpulan. Jadi kalau kita terlalu menggunakan gaya laissez-faire, nanti macam ahli dia boleh buat, macam boleh kata buat kepala dia sendirilah. Jadinya maksudnya macam dia nampak ketua ni tak tegas, jadi boleh ambil mudah lah dalam peraturan kelompok ni. Okey, seterusnya ketua yang mengamalkan sikap terbuka juga terhadap maklum balas dari ahli kelompok dapat mantapkan diri, pengetahuan dan kemahirannya untuk menjadi pengendali kelompok yang profesional. Okey, so seterusnya adalah dinamika kelompok. Jadi saya serahkan kepada rakan saya Adiani untuk membentangkan tentang dinamika kelompok dan seterusnya. Terima kasih sahabat saya Syikin. Untuk penilaian keberkesanan kelompok yang seterusnya, iaitu bahagian dinamika kelompok, kita akan melihat penyesuaian dan hubungan setiap ahli dengan ketua kelompok, di mana pola interaksi sesi itu dinilai dengan melihat sejauh mana maklumat berjaya dikongsikan, dan sekiranya ada konflik, bagaimana cara mengatasi konflik, dan penyertaan ahli serta pengaruh pemimpin itu sendirilah. Dan keberkesanan juga dilihat bagaimana kelompok tersebut berjaya menggabungkan semua faktor dinamika dari segi fizikal, kedua kelompok itu sendiri, ahli kelompok, jenis maklumat yang dikongsikan, dan bagaimana komunikasi serta interaksi berlaku. Dan dalam masa yang sama, halangan yang muncul juga cuba diatasi. Jadi dalam kelompok ni, tiada satu kelompok pun dianggapkan gagal ataupun berjaya secara totalnya. Namun ketua sebenarnya perlu memainkan tanggungjawab dengan mengurangkan ciri-ciri negatif yang mungkin wujud dalam kelompoknya. Seterusnya kita akan lihat peringkat perkembangan kelompok yang mana terbahagi pada 4, iaitu yang pertama pembentukan, seterusnya transisi, kerja dan penamatan. Jadi secara ringkasnya, dari segi pembentukan, ketua perlu memainkan peranan aktif untuk menggalakkan kemampuan ahli dalam berkongsi maklumat serta memberikan komitmen. Seterusnya, dalam transisi juga pula, bagaimana cabaran dari segi konflik dalam kelompok itu berjaya diatasi dan dapat diurus secara positif. Seterusnya dari segi peringkat kerja, iaitu memfokuskan kepada perkara pada masa ini dan sekarang, isu dan semua ahli. Serta ketua memainkan peranan dan fokus kepada pencapaian matlamat asal. Dan last sekali, iaitu bagaimana mengakhiri kelompok itu dengan persediaan dari segi mengambil tanggungjawab sepenuhnya dengan kehidupan mereka. Jadi ketua membimbing ahli untuk mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh. Seterusnya penilaian dari segi kemahiran mengendali kelompok. Dari segi kemahiran mengendalikan kelompok ni,
lebih kepada bagaimana etika, seseorang kaunselor dan juga ahli-ahli tersebut mengamalkan etika-etika yang telah ditetapkan dalam satu sesi kaunseling tersebut. Dari segi nilai dan tanggungjawab seorang kaunselor, yang mana kaunselor profesional, adil, tidak pilih kasih, dan tingkah laku kaunselor yang dipamerkan adalah mengikut standard yang telah ditetapkan. Dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran pula, mengaplikasikan kemahiran yang bersesuaian dengan situasi serta menggunakan kaedah yang terbaik dan berkesan lah. Dari segi kelancaran pengendalian kelompok, bagaimana mampu mengatasi berbagai isu-isu yang mencabar dan mengaplikasikan teori atau pendekatan yang jadi penilaian keberkesanan, kemahiran mengendali kelompok dilihat juga dari segi kelancaran pengendalian kelompok itu sendiri. Bagaimana berbagai isu-isu yang mencabar tersebut mampu diatasi dan sejauh mana kemampuan kaunselor itu sendiri dalam mengaplikasikan teori atau pendekatan yang diamalkan bersesuaian dengan kelompok yang dibawa untuk dalam sesi kaunseling lah. Seterusnya, penilaian berkesanan kelompok dilihat dari segi ahli kelompok itu sendiri. Dalam kelompok itu sendiri, kita akan lihat bagaimana ahli itu dapat kesan yang positif dari segi emosi, tingkah laku dan pemikiran. Dan seterusnya, kita lihat bagaimana ahli itu sejauh mana dia berjaya mengaplikasikan pelajaran dalam kehidupan mereka. Dari segi apa yang telah mereka perolehi dalam sesi kelompok itu sendiri. Dan dilihat dari segi perubahan yang mampu dilakukan tanpa bergantungan pada ahli kelompok. Seterusnya, dinilai dari segi ahli kelompok untuk berfungsi tanpa sokongan dari kelompok dengan berkemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri, merancang hal tuju, mampu berusaha untuk membina kekuatan dalaman dengan menerima dirinya seadanya. Penilaian keberkesanan kelompok juga dilihat dari segi ketua kelompok itu sendiri. Bagaimana seseorang ketua kelompok itu mampu menguruskan kelompok untuk berjalan dengan baik dan mampu membina keyakinan ahli serta berkongsi pendapat dan pendapat, perasaan dan pendapat. Seterusnya, mengendalikan pelibatan semua ahli tanpa ada yang rasa terfikir. Membantu ahli meneroka dan menyelesaikan perasaan kebimbangan. Membantu mensintesis pembelajaran yang dimiliki mereka di luar kelompok, mampu mendidik ahli melalui perubahan tanpa bergantungan pada ahli kelompok, dan seterusnya membantu ahli untuk berfungsi tanpa sokongan dan ahli kelompok walaupun setelah sesi ditamatkan. Dan sebenarnya penilaian keberkesanan kelompok ini boleh dilaksanakan yang boleh lagi kaedah kualitatif ataupun kuantitatif. Dari segi kaedah kualitatif, boleh dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan secara bersudut dan tidak bersudut ataupun melalui pemerhatian. Manakala penilaian dari segi kuantitatif pula, iaitu dilakukan melalui dengan menggunakan borang penilaian soal sidik. Mungkin perlu beberapa soalan untuk mendapatkan data yang boleh diukur. Jadi rumusan penilaian keberkesanan ni, penilaian kelompok ni adalah di bawah tanggungjawab ketua dan ahli itu sendirilah. Di mana ahli boleh membantu ketua untuk mengetahui sejauh mana kesan kelompok ke atas hidup ahli, terutama dari segi terhadap matlamat umum dan khusus. Penilaian juga boleh dilakukan setelah tamat sesi untuk membantu ketua itu sendiri meningkatkan kemahiran dan mengendalikan kelompok. Ketua pula boleh menilai kesan kelompok dengan meminta ahli memberi maklum balas sama ada secara terus oral ataupun secara bertulis. Dan penilaian juga boleh dilakukan oleh ketua setelah setiap sesi dijalankan sepanjang sesi kelompok tersebut. Jadi itu sahaja secara keseluruhannya berkenaan dengan rumusan penilaian keberkesanan kelompok.
Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.